pertanda ini, geng. Dari siapa? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Rumah kita 300 meter daripada tu tau. Dan selang 30 saat hujan tanah pasir datang. Itu yang ngeri. Tapi isteri saya buka tingkap tengok ada api bilang. Dia kata bang api terbakar. Terpaksa menyelam dalam longkang depan. Ini para pengungsi ni ya. Itu ada longkang. Dalam longkang tu basahkan badan sebab terlalu panas. Hampir 50 anggota Ya bomba Allah. dari Ini yang sempat viral juga, geng, dulu, geng. Ya Allah, itu aku ikut geram, geng. Ya, nonton beritanya aku ikut geram, geng, ini, geng. Allahyarham Amil Ashraf Abdul Rashid 11 tahun berhasrat membawa ibu dan ayahnya ke syurga. Ya Allah. Ayo what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Tanpa buang masa, sebenarnya dari kemarin itu sangat ramai sekali kawan-kawan dari di Instagram maupun di ruang komentar itu teringin saya untuk mereview satu video terbaru dari Faktau Channel, geng. 10 tragedi besar pernah berlaku di Malaysia, geng. Ya Allah, itulah, geng. Jadi agak seram juga ya, menyedihkan juga, geng. Dan ini part 2, geng, ya. Kejadian-kejadian bencana alam makin kerap berlaku. Adakah kiamat sudah dekat? Wallahu alam, geng, ya. Sama-samalah kita semua ambil iktibar. Adakah sudah cukup semua amalan kita? Tepuk dada, tanya iman masing-masing, guys, ya. Semoga kita semua berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Kita coba untuk melihat bersama-sama, geng, seperti apa video dari Faktau Channel, geng, ya. Oke, sebiasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan, guys, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, ya. Dan seperti apa, di mana saja kejadiannya 10 tragedi besar yang pernah berlaku di Malaysia part 2, geng. Oke. apa yang dah berlaku dengan Malaysia? Oh, ini hujan es nih. Allahu Akbar. Ya Allah. Sejak Astagfirullah. semenjak ini, Malaysia semakin kerap dilanda pelbagai tragedi. Ini tanah longsor nih. Dari bencana alam yang pelik dan luar biasa, sehinggalah apa ini? kepada tragedi kemanusiaan yang mengejutkan ya. seluruh negara. Semuanya berlaku dalam tempoh yang begitu singkat, seolah-olah tanah air kita sedang melalui satu fase yang meragukan. Tapi persoalannya, adakah ini kali pertama Malaysia berdepan detik gelap sebegini? Jadi, dalam video kali ini, jom bersama Faktau kita selami semula tragedi-tragedi hitam yang pernah menghantui bumi Malaysia di dalam. Ya Allah. 10 tragedi besar pernah berlaku di Malaysia. Oke. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Ya. Dan jangan lupa tekan loceng. Subscribe, guys. 10. 10. Kapal terbang 653. Oke. Antara tragedi kapal terbang paling diingati rakyat Malaysia adalah kehilangan pesawat MH370 dan bahas pesawat MH17, bukan? Ini aku Tapi jauh baru tahu yang sebelum ini. semua itu, pada 4 Disember 1977, seluruh negara pernah terkejut menyaksikan satu kisah hitam, tragedi yang amat memilukan yang terpahat dalam sejarah, iaitu pesawat MH653, di mana pada tarikh hitam ini sebuah Aku baru pesawat tahu, geng, yang ini, geng. sedang dalam penerbangan dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur itu tiba-tiba dirampas di
udara. Menurut laporan, juruterbang sempat memberi amaran kepada menara kawalan 20 minit sebelum tragedi bahawa kumpulan dipercayai Japanese Red Army yang bersenjata dan membawa bahan letupan telah mengambil alih pesawat. Kan antara rakaman semula CVR, perbualan yang didengari pada waktu itu di mana ia berakhir dengan kedengaran bunyi tembakan sebelum komunikasi terputus sepenuhnya. Apa yang dibajak, lebih geng. menakutkan, saksi di darat mendakwa mereka melihat pesawat naik secara mendadak diikuti terjunam laju dan terhempas di Tanjung Kupang, Johor. Negara dikejutkan dengan nahas membabitkan penerbangan MES MH653 yang terhempas di Tanjung Kupang, Gelang Patah, Johor. Sekejap saya dengar ada bunyi letupan ni. Saya ingat itu Singapore Army training kan dekat biasa. Sekejap macam bunyi ada letupan kecil atas lah. Sekejap macam dah berapi lah. Nampak terang lah. Macam benda ada los sebunyi tu. Ring terus boom. Dan apa yang amat menyedihkan, tiada seorang pun antara 93 penumpang dan 7 kru yang terselamat. Disebabkan hempasan itu, tiada sebarang petunjuk atau bukti kukuh yang tinggal. Dan sehingga kini, siapa identiti sebenar perampas itu, apa motif mereka dan berapa bilangan mereka masih menjadi tanda tanya. Malaysian swamp investigators plotted today, looking for any scrap of evidence as to why a hijacked Malaysian airline jet exploded and crashed last night. Berarti pesawatnya itu dihijak, geng, dibajak, dihijak, dan sampai sekarang masih belum atau tidak diketahui ya siapa yang menghijak itu, geng ya. 100 persons aboard were Terbangan domestik. 9. Ya Allah, 9. Radioaktif Bukit Merah. Radioaktif. Pada 1980-an, penduduk berhampiran kawasan Bukit Merah, Perak telah mengalami musibah yang sangat dahsyat dan tidak pernah dibayangkan oleh rakyat Malaysia, di mana penduduk di sana telah mengalami batuk berpanjangan, ramai kanak-kanak menghidapi leukemia, barah otak serta paru-paru, serta banyak berlakunya kelahiran tidak sempurna dan keguguran. Tapi sakit juga, sakit mari muntah mari pun putih-putih mari. Ada juga kita anak sekarang pun sakit. Dulu minggu pun dia kaki bengkak, saja kaki bengkak. Kaki dia kepala sakit. Ada pensan. Dia muntah darah mati. Semuanya berpunca daripada sebuah kilang pemproses bahan radioaktif milik Jepun, iaitu Mitsubishi Chemical Industry Limited yang dibina pada tahun 1982. Ini kerana selepas hari demi hari kesihatan penduduk di sana semakin merosot, barulah mereka mula menyedari yang saluran pelepusan sisa radioaktif telah dibina berdekatan kawasan perumahan dan ia hanya dibungkus menggunakan beg plastik dan dibuang ke dalam sungai. Gila, ya patutlah, geng. The extent of the problem, because a lot of them left the village on account of falling ill. So when we checked for blood lead, it was high, which means they've also got high levels of this radioactive material. Apabila keadaan semakin parah sehingga melibatkan banyak kehilangan nyawa, pencemaran ini ya, lebih daripada 6,700 penduduk membuat tentangan seperti protes dan mogok lapar. Malah kumpulan alam sekitar tempatan turut mengukur tahap radiasi di kawasan itu dan mendapati ia 88 kali lebih tinggi daripada had yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Perlindungan Radiologi Antarabangsa ICRP. Kajian tadi menunjukkan bahawa sindaran radioaktiviti di kawasan sini telah jauh melampaui batasan 1 milisievert setahun. Patutlah, geng, sakit-sakitan ya. Binatang yang kamu nampak di sebelah sana itu sedang terdedah kepada sindaran radioaktiviti yang jauh melebihi paras selamat. Ia mengambil masa selama 12 tahun dengan pelbagai bantahan. Barulah syarikat itu akhirnya dibawa ke mahkamah dan ditutup terus pada 1994. Kes ini telah dianggap antara skandal pencemaran radioaktif terbesar dalam negara. Ya Allah. Berarti sekarang macam mana, geng? Sudah dibuka lagi atau masih tertutup ini lokasi yang ada di sekitar situ, geng? Masa radioaktifnya ini. Maksudnya begini, geng, penduduk yang ada di sekitar kilang itu ya, ini nasibnya sekarang apakah masih stay di situ atau sudah berpindah atau macam mana nih, geng? Boleh komen, geng ya. La ilaha illallah, bahan radioaktif, geng, sangat berbahaya, geng ya, untuk manusia sangat berbahaya, geng. 8. Titanic Malaysia.
Titanic Malaysia, serius? Bila Maksudnya? sebut pasal Titanic, pasti nama itu tidak asing lagi. Ya. Mengenai kisah sebuah kapal wap gergasi yang tenggelam kerana bongkar ais kan? Nah kan ini awalnya ya. Namun siapa sangka tragedi menyayat hati seperti ini juga pernah berlaku di Malaysia. Semuanya bermula pada 26 Disember 1973. Sebuah kapal pengangkutan bernama MV Pulau Kijang telah bertolak dari Pelabuhan Kuching ke Sarike pada pukul 6 petang. Tiada laporan cuaca buruk dikeluarkan dan kapal itu mula berlabuh dengan tenang. Tetapi tepat jam 3 pagi semuanya berubah. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Ombak mula bergelora kuat menghempas kapal itu tanpa belas kasihan, menyebabkan badan kapal semakin condong dan akhirnya perlahan-lahan tenggelam di dasar Muara Kuala Rajang di tengah kepekatan malam. Laungan dan tangisan tertolong perlahan-lahan menjadi sepi, digantikan dengan deruan ombak yang terus mengganas. Itu artinya dah meninggal. Menurut laporan, daripada 140 orang, hanya 40 orang yang terselamat, 53 dijumpai tidak bernyawa dan selebihnya hilang tidak ditemui sehingga kini. Disebabkan tragedi ini sangat memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Kisahnya telah ditulis dalam sebuah buku bertajuk Tenggelamnya Pulau Kijang dan turut didokumentasikan dalam sebuah filem dokumentari bertajuk Titanic Sarawak. Ya Allah, tidak tahulah keriau kiri kanan, ada yang cakap Iban, ada yang cakap Melayu, ada yang cakap bahasa lain, minta tolong. Terdapat 6 terapung lah di sana. Memang sangat sedih sehingga mengeluarkan air mata. So geng, saya mencoba untuk keridhaan kawan-kawan ya, kiranya untuk boleh lagi kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama untuk mangsa geng ya, senarai mungkin 10 tajuk ya, 10 tragedi besar yang pernah berlaku di Malaysia. Jom lagi kita kirimkan Al-Fatihah untuk para mangsa yang ada di video ini geng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua mangsa boleh husnul khotimah geng ya, dan semoga ahli keluarga dimudahkan segala urusannya geng ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ini aku baru tahu geng, ada Titanic Malaysia atau Sarawak lah geng ya. Di sana memang sangat sedih sehingga mengeluarkan air mata. 7. Letupan besar di Shah Alam. Oh, ini yang terbaru nih kemarin nih. Nah, ya Allah. April 2025, sekitar jam 8 yang kemarin nih. Suasana tenang di Putra Heights Shah Alam tiba-tiba bertukar menjadi bencana dalam sekelip mata. Nah itu, tuh geng, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tanpa sebarang amaran, satu letupan yang sangat dahsyat tiba-tiba menggegarkan kawasan itu yang dapat disaksikan berbatu-batu jauhnya. Dan dalam sekelip mata, kelihatan lidah api menjulang tinggi 30 meter ke udara. Bahangnya dapat dirasakan sejauh 500 meter. Rumah terbakar tak tahu rumah siapa. Panas. Memang panas lah, walaupun tak sepanas aku, tapi panas gila. Api gergasi tersebut mula membakar kawasan sekitarnya, menyebabkan ramai penduduk terpaksa melarikan diri. Ratusan rumah musnah. Ramai yang mengalami kecederaan serius seperti melecur tahap 2 dan 3 terpaksa dikejarkan ke hospital. Pakai bomba. Panas. Budak-budak ramai. Bahang dia sampai ke rumah kita. Rumah kita 300 meter daripada tu tau. Selang 30 saat hujan tanah pasir datang. Itu yang ngeri. Tapi isteri saya buka tingkap tengok ada api menjelang. Dia kata, bang, api terbakar. Terpaksa menyelam dalam longkang. Ini para pengusi ni ya. Itu ada longkang. Dalam longkang tu basahkan badan sebab terlalu panas. Hampir 50 anggota bomba dari beberapa balai bertungkus lumus bertarung dengan api. Namun nyalaannya terlalu marah, terlalu dahsyat untuk dikawal dengan mudah. Selama 4 jam mereka bertarung tanpa henti sebelum api mula reda. Namun kerja-kerja penyejukan terus dijalankan bagi mengelakkan letupan kedua berlaku. Apa yang mengejutkan, hasil siasatan mendapati letupan itu berpunca daripada kebocoran gas asli pada saluran paip bawah tanah milik Petronas. Inilah yang selamatkan saya ni. Berapa orang ni? 5 orang ni. Geng. Gambar itu saya dah
Saat itu memang sangat viral sekali. Saya masih ingat betul di bulan April 2025 tiba-tiba ada satu kejadian viral ya ketika saya membuka sosial media. Ramai-ramai ya, banyak media sosial yang memberitakan berita ini ya, letupan gas yang ada di Selangor. Sampai anak jatuh dalam sungai, diorang hilang. Saya minta bantuan dari Allah. 6. Runtuhan Gunung Cerah. Oh ya Allah. Tragedi di Gunung Cerah, Ipoh pada tahun 1973 Perak, geng. merupakan antara kejadian tanah runtuh paling memilukan dalam sejarah Malaysia. Semuanya bermula pada malam 18 Oktober 1973. Pada waktu itu, negara kita sedang mengalami musim angin monsun menyebabkan hujan lebat turun tanpa henti. Tanpa disedari, perkara ini telah menyebabkan tanah di sekitar kaki Gunung Batu Kapur menjadi lembik dan tidak stabil. Sehinggalah tepat jam 9 malam, penduduk di Kampung Kacang Putih mula keluar dari rumah kerana terdengar bunyi aneh yang sangat dahsyat. Rupanya bunyi itu datang daripada Gunung Cerah yang telah runtuh mengepap Runtuh longsor, geng. Termasuklah 20 buah rumah yang berada di bawahnya. Satu hujan kan, hujan kita semua duduk dalam rumah lah. Betul, bunyi kuat bunyi kan. Rumah Jadi ini saya yang dialami atau yang tertimpa ini sepertinya kampung-kampung orang-orang bangsa India, geng, betul tak? Boleh komen lah. Betul, lepas jatuh tu ada orang datang angkat kita keluar lah. Lebih 500 orang penduduk termasuk anggota penyelamat bertugas lumus menggali runtuhan itu untuk menyelamatkan mangsa. Namun sebilangan besarnya telah kehilangan nyawa. Ada yang melaporkan 40, ada yang melaporkan 50 orang yang terkorban. Tetapi hanya 12 orang sahaja berjaya dijumpai dalam keadaan yang sangat-sangat menyayat hati. Sehingga kini bukti-bukti runtuhan itu masih boleh dilihat di kawasan tersebut. Lepas tu kita ada dengar satu suara macam boom ini macam. Lepas tu kita mari sini tengok, semua gelap, tak ada orang. Di sinilah itu batu runtuh dia jatuh. Boleh nampak itu orange color. Itu batu jatuh punya tempat. 5. Kebakaran Tahfiz Ittifaqiyah. Mangsa ini yang sempat viral juga, geng, dulu, geng. Ya Allah, itu aku ikut geram, geng. Ya, nonton beritanya aku ikut geram, geng, ini, geng. Allahyarham Amil Ashraf Abdul Rashid 11 tahun berhasrat membawa ibu dan ayahnya ke syurga. Ya Allah. Pada 14 September 2017, ketika penduduk kampung Datuk Keramat sedang lena di buai mimpi, bangunan Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah tiba-tiba marak dijilat api. Ya, geng. Dalam sekelip mata, tempat anak-anak menimba ilmu bertukar menjadi lautan bara. Saya sedar dengar something dekat depan sebab saya memang betul-betul berdepan dengan asrama. So bila saya buka tingkap, memang saya dah nampak cahaya api dia sikit dan nampak budak tu duduk dekat tingkap minta tolong. Api tolong. Lepas tu saya menjerit kat dia. Saya dah tak mampu apa, saya menjerit kat dia, lari keluar ikut pintu. Tolonglah dengan tangan apa semua minta tolong. Jadi yang kita hanya tanganlah menjerit macam ni, kita pun tak boleh buat apa. Sedihnya, hanya 20 pelajar sempat menyelamatkan diri, manakala 21 pelajar serta 2 tenaga pengajarnya telah terkorban. Menurut saksi, api itu marak dengan sangat cepat. Bila mana saya dah turun ke bawah untuk mencari pintu sudah habis dipeluk api. Jadi saya tak dapat menyelamatkan budak yang di dalam, tapi budak yang terjun yang cedera saya keluarkan daripada bangunan semua. Cuma saya terasa sedih pasal budak-budak tak dapat ditolong. Malah pada waktu itu, seluruh Malaysia berduka dengan kehilangan anak-anak syurga ini, sehinggakan jelas terpapar pada wajah serta nada pembaca yang menyampaikan kisah tersebut. Ashraf Abdul Rashid 11 tahun berhasrat membawa ibu dan ayahnya ke syurga. Beliau juga yang mendengar laungan tangisan anak-anak Tahfiz untuk minta diselamatkan selepas 20 minit kebakaran itu terjadi dan itu memberikan kesan sehingga sekarang
Namun suasana sedih bertukar marah apabila banyak rakaman CCTV serta hasil siasatan mula membongkar satu persatu. Nah, apa ini. yang pada mulanya disangka kemalangan rupanya dipercayai berpunca dari dendam 7 remaja. Hanya kerana pertelingkahan kecil, mereka dikatakan sanggup membakar sekolah ini. Nah, ini geng, geram betul aku geng. Yang tidak berdosa. Semoga semua masa ditempatkan dalam kalangan para syuhada. So kelanjutannya macam mana geng? Aku lupa ingat lah. Jadi ingatkan itu ya, ini memang betul-betul satu bencana lah geng ya. Ya yang tidak tersengaja, tapi ternyata setelah beberapa pihak-pihak penguat kuasa lah ya daripada Malaysia itu menyelidiki ya case ini, ternyata ada unsur kesengajaan. Dan kalau tak silap pelakunya itu sudah ditemukan dan ditangkap. Tapi tak pastilah ini nasib dari pelakunya ini macam mana geng. Hanya di penjara atau hukuman apa ya. Nah itu kawan-kawan boleh komen di kolom komentar. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Geng, Al-Fatihah geng ya, Al-Fatihah untuk adik-adik kita geng, untuk anak-anak surga ini geng. Al-Fatihah jangan lupa geng ya. Ya Allah. Oke. Next video. 4. Virus Nipah. Mesti korang masih ingat lagi detik ketika dunia dilanda wabak pandemik. Tapi tahu tak korang, suatu ketika dahulu satu wabak pernah tercipta di Malaysia dan menggemparkan seluruh dunia, di mana wabak ini dipanggil sebagai virus Nipah. Semuanya bermula pada tahun 1998 Sungai Nipah. apabila seorang pemuda yang sihat tiba-tiba jatuh pingsan di mana otaknya membengkak, tiba-tiba tidak boleh bercakap dan akhirnya kehilangan nyawa. Dan dalam masa yang singkat, sebanyak 265 kes keradangan otak dilaporkan, 105 orang terkorban dan tiada ubat yang mampu menyembuhkannya. Ketika itu, kerajaan Malaysia menyangka ia virus JE, iaitu penyakit bawaan nyamuk yang sedang melanda dunia pada masa yang sama. Sebabkan itu, operasi semburan nyamuk besar-besaran telah dijalankan di seluruh negara. Tapi peliknya, kes terus meningkat hari demi hari sehinggalah 2 doktor tempatan, Chua Kau Beng dan Chong Tin Tan, mula mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena, terutamanya apabila wabak itu tidak menyerang orang Islam. Sebentar. Macam mana? Akan tetapi Dr. Chua dan Dr. Tan sadar bahwa penyakit ini tidak menjangkiti populasi Muslim. Oh oke. Mereka juga memperhatikan di Nipah Negeri Sembilan di mana terdapat banyak ladang khinzir ramai kehilangan nyawa. Oh, oke. Berarti ini penyakitnya yang hanya tertular ya atau mengidap penyakit ini berarti orang-orang yang non Muslim ya. Oke. Dr. Chua terus menghantar sampel virus ke makmal Center for Disease Control atau CDC di US untuk dikaji, dan sangkaan mereka ternyata benar. Rupa-rupanya virus yang menyerang Malaysia ketika itu berpunca daripada khinzir yang telah dijangkiti virus daripada kelawar. Apabila menerima maklumat itu, kerajaan Malaysia telah membuat tindakan pantas dengan mengerahkan anggota tentera untuk menghapuskan lebih 1 juta ekor khinzir yang dijangkiti sebelum ditanam secara besar-besaran. Selepas daripada itu, wabak terus turun mendadak dibantai massal ya. 2 doktor ini dan tindakan pantas kerajaan Malaysia, wabak itu berjaya dihapuskan di Malaysia sebelum sempat ia menular ke seluruh dunia. Possible. Whatever it takes that time to get it out of the pig is being done. Berarti memang sangat tepat dan cepat sekali ya kerja dari kerajaan Malaysia geng ya. Udah tahu ini nanti akan dampaknya, efeknya akan bisa menjadi besar ya. Lalu cepat-cepatlah semua khinzir-khinzir itu dibasmi geng ya. Jadi tak sampai meluas lagi lah geng ya. Oke. Get out of the pig is being done. 3. Banjir lumpur pos Dipang. 88 orang dilaporkan terkorban dalam kejadian ribut di pantai barat Sabah yang disifatkan terburuk dalam sejarah bencana alam negara.
di Sabah. Tahun 1996 merupakan tahun di mana Malaysia dilanda ribut Greek, antara ribut paling dahsyat dalam sejarah negara. Ya Namun Allah. pada tahun yang sama, satu lagi tragedi besar telah menggemparkan negara, iaitu tragedi banjir lumpur Pos Dipang di Perak pada 29 Ogos 1996 di ambang kemerdekaan. Pada hari itu, hujan turun dengan lebat membasahi bumi Perak. Namun hujan yang disangka sementara langsung tiada tanda akan berhenti. Dia mula hujan daripada 4 lebih sampai 7. Ini salah satu mangsa ya. Sehinggalah 3 jam kemudian, bermulalah satu detik yang menakutkan. Air sungai Dipang mula melimpah dan secara senyap memenuhi serata perkampungan tanpa disedari penduduk kampung. Sehinggalah semuanya sudah terlambat. Seorang member panggil. Dia kata bangun-bangun jangan tidur. Air bah besar datang. Bila bangun saya tengok dapur semen saya penuhi air parahnya lah. Tanah terbentuk hingga mencetuskan kepala air gergasi menolak lumpur dan balak dengan kekuatan luar biasa, dan dalam sekelip mata hampir seluruh kampung yang terdiri daripada 60 buah rumah ini hilang ditelan arus bagaikan tidak pernah wujud. Pada masa itu saya tengah bunyi dentuman yang main kuat. Saya ingatkan batu jatuh daripada GB Kuari berdekatan, tapi saya dengar benda tu jatuh berterusan macam seolah-olah meletup. Prap. Anak serta keluarga kepala tersebut telah dihanyutkan air. Sampai di sana, saya dapati kongsi itu dah jadi macam padang jarak pada tukuh. Dah tak ada langsung. Operasi menyelamat segera digerakkan dan 400 anggota dari pelbagai agensi dikerahkan. Hanya selepas 13 hari kemudian, barulah 44 nyawa disahkan terkorban. Namun hanya 39 yang ditemui, 5 lagi hilang tanpa jejak sehingga kini. Di tempat kawasan banjir ni, saya tengok ranaplah rumah kan. Habis rumah saya, di mana saya nak cari perempuan saya, anak saya. Saya tanya orang ni tak tahu, orang ni tak tahu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. 2. 2. Fokker 50. Apa itu? Ini merupakan satu lagi tragedi besar dalam sejarah penerbangan negara. Pada 19 September 1995, sebuah pesawat milik Malaysia Airlines jenis Fokker 50 sedang bersiap sedia untuk mendarat di lapangan terbang Tawau, Sabah. Suasana dalam pesawat ketika itu tenang. Semua penumpang menyangka mereka bakal tiba dengan selamat. Namun, keadaan mula menjadi pelik. Pesawat itu terus meluncur laju, melepasi landasan dan tiba-tiba merempuh penghadang dan masuk ke perkampungan setinggal Kampung Seri Menanti. 34 orang di dalam nahas pesawat di Tawau. Sehingga 5 petang tadi, 34 orang disahkan terkorban dalam nahas pesawat Fokker 50 penerbangan Malaysia di Tawau. Seluruh kampung dan dalam sekelip mata, api menyambar pesawat yang terbelah dua. Sebanyak 62 buah rumah musnah, 34 nyawa terkorban dan ramai lagi cedera, termasuk penduduk kampung. Pada awalnya, ramai menyangka ini semua berpunca daripada kerosakan teknikal, tapi kes ini terlalu pelik sehingga membawa ke siasatan antarabangsa. Selepas 3 tahun siasatan, akhirnya kebenaran pahit terbongkar. Menurut Arkib Biro Kemalangan Kapal Terbang, juruterbang membuat keputusan untuk tetap mendarat walaupun landasan tidak sesuai pada kelajuan semasa. Dia dipercayai mahu menjimatkan minyak dan kekal mengikut jadual penerbangan. Wah, gak betul geng. Satu-satu. Puting beliung. Aduh. Baru-baru ini, berlakunya fenomena alam yang sangat-sangat jarang berlaku di Malaysia sehingga menyebabkan kerosakan yang dahsyat. Ya Allah, sampai kelihatan puting beliung gergasi mula terbentuk di langit dan hanya beberapa minit selepas itu bermulalah satu kejadian dahsyat yang tidak pernah kita bayangkan. Ya Allah, ya Allah. Seram pula, geng. Oh ya Allah. Tuh risau kena kaca kereta. Allahu Akbar. Bencana ini telah meninggalkan kemusnahan yang sangat teruk. Namun, kalau korang nak tahu, ini bukanlah permulaan, terlepas. tetapi ini merupakan salah satu siri bencana terburuk yang sedang melanda negara kita kini. Ini kerana sebelum itu, satu ribut taufan dahsyat turut melanda Raub, Pahang sehingga mengakibatkan kerosakan pada 8 buah rumah.
Malah tahun 2024 juga, negeri Kemaman Terengganu turut dilanda ribut diikuti hujan ais yang sangat dahsyat sehingga dilaporkan memusnahkan 200 buah rumah. Walaupun bencana seperti ini dianggap sangat jarang berlaku di Malaysia, namun kita dapat perhatikan ia semakin kerap berlaku. Namun apa yang kita sedang saksikan kini bukanlah perkara baru. Oh. Tetapi ia merupakan rentetan dari ramalan para pengkaji dari serata dunia sejak dulu lagi, disebabkan oleh perubahan iklim yang semakin ekstrim. Malah bukan hanya di Malaysia. Tetapi seluruh dunia turut mengalami kesan perubahan besar ini. Bencana semakin pelik, semakin ganas dan semakin kerap berlaku, seolah-olah alam sedang melempiaskan amarahnya. Adakah ini satu pertanda? Ya Allah, pertanda ini, geng. Dari siapa? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. 14 kawasan panas dikenal pasti sebagai lokasi berlakunya gempa bumi di negara ini. Antara kawasan panas yang dikenal pasti adalah Ranau dan Lahad Datu di Sabah, Bukit Tinggi dan Janda Baik di Pahang, Batangkali dan Ulu Yam di Selangor, serta Mersing, Segamat dan Batu Pahat di Johor. Hati-hatilah, geng, ya, untuk kawan-kawan harus siap sedia. Sabah, Sarawak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Perak, Johor. Oke, itu ya, bukan berarti ini untuk Perlis, Kelantan tetap boleh aman, enggak juga ya. Harus tetap hati-hati. Dan ini dia kawasan panas gempa bumi ya. Ya Allah, Mersing, Segamat, Batu Pahat. Ya Allah. Batu Pahat di Johor. Semoga kita semua dilindungi dari sebarang malapetaka dan bencana. Amin. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Ya Allah, geng, aku jadi termangu-mangu ya. Jadi teringat surah Al-Rum ayat 4142. Telah timbul kerusakan, bala bencana baik itu di darat dan di laut dengan sebab perbuatan tangan-tangan kita sendiri, geng, ya, tangan-tangan manusia. Timbulnya demikian karena Allah mereka merasakan sebagian balasan akibat perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Ya, semoga kita semua diberi keselamatan, geng, ya. Mudah-mudahan kita semua tidak leka dan selamat dunia akhirat, geng, ya. Amin ya rabbal alamin. So ya, macam mana, geng, boleh komen di ruang komentar. Lepas nonton video ini jadi auto tobat, geng, ya. Kita jadi teringat mungkin dosa-dosa kita yang dulu pernah kita kerjakan sebelum-sebelumnya, geng, ya. Semoga Allah bisa memaafkan apa yang kita lakukan di masa-masa lalu, geng. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys. Luar biasa ulasan dari Faktau Channel. Jujur aku otakku ini langsung shock, geng, ya. Dari menit awal sampai di menit akhir ini, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dengan rumah Al-Fatihah juga, geng, ya. Kirimkan Al-Fatihah kepada para mangsa, para korban yang ada di luar sana, geng, saudara kita, ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada salah kata-kata baik dari audio sampai akhir di video. Jadi biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, geng. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.